Okey, kita boleh mulalah. So untuk hari ni, selamat pagi dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum. So untuk hari ni, apa yang kita akan buat, cikgu nak buat latihan saja dengan kamu. Okey, cikgu nak terangkan betul-betul macam mana kamu nak buat latihan. Kemudian esok kalau ikutkan kita ada kelas lagi. Tapi esok mungkin cikgu takkan buat Google Meet yang panjang. Dalam 10 minit saja Google Meet sebab cikgu nak bagi latihan kat kamu esok dalam Google Form nak minta kamu jawab. Sebabnya kalau tak buat macam tu, kamu tak buat latihan, kamu tak hantar balik kerja dengan cikgu. Seorang pun tak hantar balik. Tak tanya pun betul ke tak jawapan saya, betul tak apa yang saya buat cikgu, tak ada. Siapa pun tak buat apa-apa. So nak pastikan kamu buat latihan punya pasal, cikgu kena buat latihan asing dalam Google Form dan kamu kena jawab dalam Google Form. Esok cikgu akan terangkan lah macam mana nak buat latihan tu. Kenapa cikgu selalu tekankan bab ni dan kenapa cikgu masih lagi ajar kamu dalam bahagian ni. Sebabnya bab ni selalunya dia akan keluar dalam kertas 2. So dia akan keluar dalam bahagian B. Jumlah markah yang kamu boleh dapat dari satu bab, tengok kat sini, 5 hingga 10 markah. Jadi rugi ya kalau kamu tak boleh nak skor betul-betul markah daripada bab ni. Kenapa? Sebabnya dia senang. Kamu tak ada calculation yang panjang-panjang, kamu tak payah guna kalkulator, kamu hanya guna imajinasi kamu, guna balik konsep yang kamu dah tahu tentang 4 jenis transformasi dan kamu jawab saja pemerihalan. Contoh kalau dia minta pemerihalan, jawab saja pemerihalan. Pemerihalan tu macam mana? Tulis balik dalam bentuk ayat saja. Okey? Tak payah susah-susah untuk bab ni. Sebab tu cikgu selalu nak fokus bab ni ya untuk pelajar-pelajar SPM. Tambah-tambah kalau kelas-kelas kamu ni yang kategori lemah dan sederhana, ini antara subtopik yang kamu kena pastikan kamu boleh skor. Okay, so soalan ni nanti cikgu akan upload dalam grup sekali dengan jawapan yang kita bincang. Kamu kena baca balik, tengok balik step by step yang cikgu buat sebab esok latihan yang kita akan buat lebih kurang sama dengan latihan yang kamu buat hari ni. Okay, jadi ini tak ada dalam buku teks, ini cikgu cari asing, modul asing yang cikgu cari untuk kamu. So kamu tengok dulu dekat skrin, nanti cikgu akan upload, kamu tengok balik dalam bentuk PDF dia. Kalau kamu nak print out pun boleh kalau kamu ada printer. Tak ada printer, tak ada paksaan untuk print out. Okay, jadi ingat balik ya. Sebelum kita start buat latihan, ingat balik ada 4 jenis transformasi yang kamu belajar. So cikgu akan senaraikan dulu. Transformasi ada 4. Yang pertama, translasi. Okey, yang kedua kita ada pantulan. Okey, yang ketiga kita ada putaran. Dan yang keempat kita ada pembesaran. So dalam exam selalunya ini contoh soalan yang akan keluar bila berkaitan dengan gabungan transformasi ni. Dia akan bagi gambar raja. Kemudian dalam soalan dia akan minta lah apa yang berkaitan. So kita baca dulu, fahamkan dulu betul-betul. Cikgu nak tunjuk kamu macam mana kamu nak cari keyword bila kamu nak selesaikan soalan ni dalam exam. So kita baca, raja di bawah menunjukkan 2 pentagon PQRST dan UVWXY. Okay, PQRST, UVWXY yang dilukis pada satah kertas. So ini gambar rajah kamu. Bila ada 2 gambar rajah ni, kalau kamu perhatikan, dia tak ada label apa-apa. Bukan tak ada label, maksud cikgu dia tak ada koma. Cikgu dah ajar dah sebelum ni. Kalau ada koma tu bermaksud itu ialah image. Tapi kalau tak ada koma pada mana-mana huruf, kamu tak tahu mana satu objek dan image, mana kamu nak dapatkan maklumat, kamu akan baca pada soalan. Okay, ini soalan dia. So baca betul-betul soalan dia. Kata pentagon UVWXYZ UVWXY, okay, ialah image bagi pentagon PQRST. So sekarang UV
WXY. UVWXY. Ini ialah image. Sebab tu kamu kena baca. Dia tak semestinya yang besar tu image, yang kecil tu objek. Tak. Kamu kena dapatkan maklumat tu daripada soalan. Okay. Point out dari soalan mana satu image, mana satu objek. Untuk PQRST ini ialah objek. Okay. Di bawah gabungan transformasi MN, perihalkan transformasi N dan transformasi M. Okay, so sekarang yang pertama, kita akan identify dulu apa jenis transformasi yang berlaku. So dari 4 senarai ni kita akan pilih mana yang berkaitan. Okay, cikgu akan bawa 4 senarai ni letak kat tepi. So yang pertama dalam exam, apa yang kamu akan buat? Kamu akan tengok dulu objek dengan gambar rajah, kemudian perhatikan apa yang jadi. Okay, first tengok dulu size dia. Sama tak size dia? Tak sama kan? Jelas nampak tak sama. Satu kecil, satu besar. So kalau size tak sama, apa jenis transformasi yang berlaku kat sini? Cuba pilih satu. Apa jenis transformasi yang berlaku? Tengok pada size dulu. So first thing, tengok dulu pada size. Kalau tak sama, okay, good, pembesaran. So dari 4 ni, kamu terus pilih pembesaran. Ada saja jawapan pembesaran pada ruangan jawapan kamu boleh dapat dah 1 markah. Okay. Kemudian yang kedua, tengok pula orientasi objek. Okay, orientasi objek tu maksudnya tengok bentuk dia. Okay, yang asal arah bucu tajam ni ke bahagian kanan. Kemudian image dia macam terbalik macam ni. So apa yang berlaku sekarang? Adakah translasi, pantulan atau putaran? Mana satu yang kamu nak pilih? Putaran. Okay, Adilah kata putaran. Orang lain kata apa? Setuju tak dengan putaran? Ada tak siapa-siapa ada jawapan lain? Tengok betul-betul. Pantulan. Okey. Jawapan yang betul, pantulan. So macam mana nak tengok? Cikgu faham. Kadang-kadang kamu senang confuse antara pantulan dengan putaran kan. So macam mana nak kenal pantulan dengan putaran ni? Okey. Kalau kamu tengok dia dalam keadaan terbalik. Songsang. Okey. Songsang. Maksudnya orientasi dia dah tak sama dah. Ingat tak cikgu ajak pasal orientasi tu. So contoh paling senang kita tengok bucu yang ni. Bucu 1. Okay. Ini bucu 2. Kemudian contoh ni cikgu namakan dia bucu, bucu 1 juga tadi. Ini bucu 1, bucu 1 sebab dia sepadan. So yang ni cikgu bagi bucu 2. Ini bucu 2. Ini 3. Ini 3. Kita tengok 3 titik ni je. Tak payah tengok banyak. Kalau kamu tengok orientasi dia dah berbeza. Dekat yang pertama, asal dia objek ni, 1 ni dia duduk bahagian kanan. Okay, dia duduk bahagian kanan. Tapi sekarang pada image, 1 ni dia tak duduk bahagian kanan dah, dia duduk bahagian kiri. Okay, jadi kalau kata macam ni, ini ialah pantulan. So macam mana nak kenal putaran kalau putaran tu berlaku? Dia putaran ni kamu kena tengok dia berpusing ataupun tidak objek tu. Apa maksud pusing ataupun tidak? Contohlah cikgu ambil yang kecil lah. Yang kecil senang sikit nak tunjuk. Okay, cikgu lukis balik jadi warna hijau. Okay, kalau putaran, dia akan pusing gambar tu. Okay. Pusing lagi. Pusing lagi. Okay. Nampak saja ada pusing sikit. Macam ni. Ataupun macam ni. Itu maksudnya ada putaran. Tapi kat sini kita boleh nampak sebenarnya dia tak putar. Walaupun nampak macam putar tapi dia tak putar. Kenapa? Kamu nampak tak? Dia boleh pantulkan saja.
Okay, tapi masalahnya kalau kamu tengok pantulan ni, pantulan ni dari besar pergi ke kecil kan. Jadi di sini kamu kena hati-hati sikit lah. Kenapa cikgu kata kena hati-hati sikit? Sebabnya kalau kamu pantulkan objek yang besar ni, kamu pantulkan, sepatutnya kamu dapat image yang besar kan. Tapi kat sini susah lah kita nak buat, memang tak cukup grid. Apa yang kamu buat sebenarnya, kamu akan kecilkan dulu image. Okay, macam mana nak kecil? Kamu boleh tambahkan satu gambar ataupun bentuk yang sama macam kamu punya image ni. Ini image kan. Kamu lukis balik dekat bahagian yang besar, duduk dekat dalam objek kamu. Okay. Sebabnya kadang-kadang dalam exam, image satu dia takkan bagi. Dia minta kamu yang buat sendiri. Okay, kalau dia minta kamu buat sendiri, tips dia ada saja pembesaran, kamu lukis balik image tu dalam saiz yang kecil dalam kamu punya objek tu. Okay, ataupun dalam image yang dibesarkan tu. Ini tips dia. So transaksi kita tak nak, putaran pun kita tak nak, kita nak pantulan dengan pembesaran. So apa yang berlaku sebenarnya kalau kamu tengok, sebab ini objek kan. Ini objek. So ini image. Jadi yang berlaku kat sini sebenarnya, dia kecilkan dulu. Dari besar ni, dia kecilkan dulu. Okay, lepas dia dah kecilkan, dia pantulkan pula. Okay, itu proses yang berlaku. Dari besar pergi ke kecil, itu maksud pembesaran. Pembesaran ni kamu ingat lah, dia bukan saja kecil pergi ke besar, tapi dia juga besar pergi ke kecil. Okay, itu pun pembesaran. So yang pertama berlaku pembesaran, lepas pembesaran berlaku pantulan. Okay, jadi dalam ruangan jawapan, kamu akan pilih lah MN. So dia bagi N dulu, bermaksud apa transformasi yang berlaku dulu. Sebab dari belakang kan, dari belakang maksudnya N. Macam cikgu kata tadi, yang pertama mesti besarkan dulu ataupun buat pembesaran dulu. Kamu kecilkan dari besar pergi kepada saiz yang lebih kecil. So yang pertama, kamu tulislah jawapan dia. Pembesaran. Kamu boleh buat saja macam ni. Dari 2 markah ni, kamu layak dapat 1 markah. Okay. Kemudian yang kedua, kamu kata tadi ada pantulan kan? Okay. Yang kedua, pantulan. Kamu tulislah dekat transformasi M, pantulan. Boleh dapat 1 markah. Okay, daripada 3 markah tu. Sekejap. Cikgu rasa dia silap bagi markah ni. Sepatutnya yang ni 3 markah, yang ni 2 markah. Okay, sepatutnya macam tu. So, sekarang nak dapatkan markah penuh. Macam mana nak dapatkan markah penuh? Mula dengan pembesaran dulu. So, pembesaran kalau kamu ingat balik, kamu perlukan 2 maklumat. Pembesaran, okay, pada pusat, apa pusat dia? Dengan faktor skala. Okay, apa nilai faktor skala dia? Okay, 2 jawapan ni kamu perlukan. Nilai K, image bahagi objek. Okay, jadi kamu nak dapatkan markah penuh ni, nak dapatkan markah penuh mesti cari dulu mana pusat putaran, pembesaran dan cari faktor skala berapa nilai dia. So balik kepada soalan kamu, macam mana nak cari pusat pembesaran? Ingat balik, pusat pembesaran paling senang kamu nak cari. Kenapa? Kamu hanya perlu sambungkan bucu yang sepadan sahaja. Dari objek kamu pergi ke image, sambungkan bucu sepadan. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, ini sepadan dengan yang ni. Kan? Okay, sambungkan. Kemudian yang ni
sepadan dengan yang ni. Sama, ambil pembaris, kamu sambungkan. Nampak tak dia berkumpul kat satu tempat? Kalau kita test lagi yang ni pun sama, dia akan berkumpul kat situ. Ini pun sama, dia akan berkumpul kat sini. Sorry. Okay. So ini tempat dia berkumpul, inilah pusat pembesaran kamu. So bagi kat cikgu apa koordinat pusat pembesaran ni. Cuba tengok apa koordinat pusat pembesaran. Tulis jawapan dekat chat. Apa koordinat pusat pembesaran? Okay, 6, 1. Good. So 6, 1 kamu pun tulis lah dekat dalam ayat ni. 6, 1. Okay, dengan faktor skala. So sekarang kita nak faktor skala. Ingat balik rumus untuk faktor skala. K sama dengan image bahagi objek. Okay, nak kira nilai K tu, kamu boleh ambil mana-mana sisi selari, sisi sepadan yang kamu nak ambil. Contohlah kamu nak ambil sisi yang ni. Okay, kalau yang ni, kamu kena kira yang ni juga. Ataupun kalau kamu nak ambil yang bawah ni, kamu kira yang ni. Kalau nak ambil yang ni, kiralah dengan yang ni. Okay. Jadi tengok balik mana objek. Objek yang besar kan. Image yang kecil kan. So ambil dulu size image. Image yang kecil. Cikgu nak ambil size ni 2. Okay. Sepadan dengan dia yang bawah ni. Berapa jarak yang bawah ni? 4. So ambil lah. Image sama dengan 2 bahagi objek sama dengan 4. So nilai K dia sama dengan 1/2. Okay, dah dapat nilai K, masukkan saja dalam ayat kamu. K sama dengan 1/2. So dari sini dapatlah 3 markah penuh kamu. Pembesaran 1 markah, pusat 1 markah, K sama dengan 1/2 1 markah. Jadi berapa markah penuh kamu dapat? 3/3. Nampak? Senang je kamu nak buat. Yang penting, dia memang senang. Tapi yang penting kamu kena faham betul-betul macam mana kamu nak dapatkan nilai-nilai ni. Okay, macam mana kamu nak dapatkan pusat pembesaran, macam mana nak dapatkan nilai K, macam mana nak tentukan apa yang berlaku. So tips dia macam cikgu ajar tadi lah. Kamu pilih antara 4 tu, kamu tengok dulu saiz dia. Okay, ada berubah tak saiz? Okay, kalau ada berubah bermaksud pembesaran. Kemudian tengok pula keadaan dia, terbalik ke, berpusing ke, tak berubah ke. So pilih yang mana yang sesuai. Okey, kita dah siap dah yang pertama. Dapat dah 3 markah. Nak dapat lagi 2 markah untuk soalan 2 Roman. So 2 Roman tadi kamu kata pantulan kan? Pantulan dia ada satu maklumat sahaja. Pantulan pada garis. So dekat mana dia pantul? Kalau kamu tengok ni. Okey. Ini yang kecil kan? Kemudian dia pantulkan yang ni. Kamu pantulkan yang kecil. Kamu tak boleh pantulkan yang besar. Kamu pantulkan yang kecil. So pantul yang kecil, dia akan pantul dekat garis tengah-tengah antara 2 image tu tadi. Okay, dia akan pantul pada garis tengah-tengah ni. So dapatkanlah garis apa. Nak tulis garis apa ni, tengok dekat paksi apa dia sentuh. Dia sentuh paksi X. Nilai apa dia sentuh? 4, 6, tengah-tengah nilai dia sama dengan 5. Jadi kamu pun tulislah pantulan pada garis X sama dengan 5. Jadi ini 1 markah, 1 markah lagi, dapatlah 2/2 jumlah markah 5. Okay, nampak? Ini cara kamu nak jawab soalan ni. Tengok, tak ada pun calculation panjang-panjang. Yang penting cumanya kamu kena faham betul-betul macam mana nak pilih transformasi yang berlaku, kemudian mesti ingat balik macam mana cara nak tulis. Sebenarnya cara nak tulis apa semua ni cikgu dah bagi dah dalam nota. Kalau kamu ada tengok, ada salin balik nota yang cikgu kata suruh salin tu, cikgu dah bagi dah dalam nota yang ni. Okay, dekat sini cikgu dah tulis siap-siap dah.
teknik menulis gabungan transformasi. Jadi cuba tengok dekat sini balik. Okay, bila kamu ada translasi, kamu perlu satu maklumat saja. Yang warna merah ni saja yang kamu perlukan. Pantulan pun satu maklumat saja. Kalau putaran ada 1, 2, 3. Kalau pembesaran ada 1, 2. Okay. Tengok balik. Ini penting. Ini yang kamu kena ingat dan hafal untuk jawab soalan pemerihalan transformasi. Okay, so siap dah. 5 markah dah kamu boleh dapat. Okay. Yang B ni kita tak nak bincang. Nantilah kita bincang bila kita buat latihan nanti. Hari ni cikgu fokus cikgu hanya untuk pastikan kamu boleh jawab soalan pemerihalan saja dulu. Okay, fokus cikgu hari ni nak pastikan kamu betul-betul boleh jawab soalan pemerihalan. Ada soalan tak setakat ni? Ada tak siapa-siapa nak tanya? Kalau ada nak tanya, boleh tekan raise hand tu. Tak ada. Okay. So, kalau tak ada, kita tengok satu lagi contoh soalan. Soalan 2. Raja di bawah segitiga K ialah imej bagi segitiga J di bawah gabungan transformasi AB. Okay, dia kata K imej bagi J di bawah gabungan transformasi AB. So, K sekarang imej, J ialah objek. Okay, pilih. Apa 4 jenis transformasi yang ada dekat apa 2 jenis transformasi yang berlaku dekat sini? Ingat kita ada translasi, putaran, pantulan dengan pembesaran. So pilih. Dari 4 ni apa 2 jenis yang kamu boleh nampak berlaku dekat sini? Tengok pada saiz dia dulu. Okey, pembesaran. Good. Yang pertama ada pembesaran. Thank you Adilah. Pembesaran betul. Lagi apa lagi? Ada tak dia berputar? Kemudian ada tak dia pantulan? Kalau tak ada 2 jenis ni tinggal translasi. So cuba tengok betul-betul. Apa lagi satu? Translasi. Yes, correct. Betul, translasi. Okay, kenapa tak ada putaran? Kalau kamu tengok, objek kamu dengan imej, bentuk dia sama je kan? Dia tak ada pusing-pusing pun kan? So tak adalah putaran. Cross out putaran tu. Kita tak nak putaran. Kemudian pantulan. Kenapa tak ada pantulan? Okay, pantulan cikgu tunjuk tadi, kalau pantul, bila kamu pantul contohlah dari atas turun ke bawah, dia akan jadi terbalik. Okay, bentuk dia akan jadi terbalik. Kalau kamu pantul dari kiri pergi ke kanan pun, dia akan jadi macam ni. Okay, itu pantulan. Tak ada pun benda macam tu berlaku kan. So kalau tak ada, maksudnya yang tinggal hanya translasi. So lepas kamu dah tentukan 2 jenis transformasi yang kamu pilih, okay, sekarang kita kena tengok apa yang berlaku dulu. So dari objek, yang pertama, nampak tak kedudukan dia dah berubah? Okay, ucu yang sepadan dia yang ni dengan yang ni kan. Dari sini, dia dah pergi ke tempat sini. Nampak tak? Kemudian dari atas ni, dia turun ke bawah. 1, 2, 3. Okay, tapi sebelum tu lah, sebenarnya untuk pembesaran, setiap kali kamu ada pembesaran macam ni, kamu kena tentukan mana imej pertama kamu. Okay, maksudnya, sebab ini kan imej 2. Kan kita buat 2 kali kan kamu punya transformasi. Ini kan objek. Dia tak bagi tahu imej pertama. Kamu yang kena tentukan sendiri. Macam cikgu kata tadi, imej pertama ambil duduk dekat dalam imej 2 kalau berlaku pembesaran. Dekat bahagian hujung imej 2, kamu akan lukis bahagian ini. Kenapa cikgu pilih sini? Sebab bahagian ni je boleh buat. Kalau kamu buat kat sini, tak jadi bentuk macam tu. Susah. Okay, kalau kamu buat kat sini pun tak jadi macam tu. Susah.
So paling senang ambil dekat bahagian atas dia. Ini image 1 kamu. Dia mungkin nampak macam pening sikit kan, tapi memang bab ni kamu kena banyak bayangkan lah. Kalau kamu boleh bayangkan macam ni, memang kamu boleh dapat markah penuh. So dari sini kita nampak dah lah. Objek image 1, image 2. Yang berlaku sekarang yang pertama, dia gerakkan objek pergi ke image 1 ni berlaku transaksi. So macam mana nak buat transaksi tu? Ingat balik So translasi, kamu akan gerakkan objek. So dari yang bucu pertama ni pergi ke bucu pertama ni, kita kira yang tu je, tak payah kira semua. First dia akan gerak 2 kali ke kanan. Okay, and then dia akan gerak 3 kali turun bawah. So kalau 2 ke kanan, positif. Kalau 3 turun bawah, negatif. Tulis balik 2 dengan negatif 3 ni dalam bentuk translasi 2, negatif 3. Okay, sebab apa? Ini X, ini nilai Y. Okay, siap. Siap dah yang pertama, translasi 2, negatif 3. Tulis sahaja dalam bentuk ayat betul-betul. Okay, soalan A. Kamu buat translasikan dulu. So translasi ni jangan pilih untuk A, pilih untuk B. Sebab kamu kena start dengan huruf belakang. So tulislah transformasi B ialah translasi 2, negatif 3. Okay. Tapi contohlah kamu kata dalam exam, cikgu saya memang tak tahu nak cari macam mana nak tulis jawapan penuh ni kan. Tapi contohlah kamu boleh dapat kenal pasti yang berlaku transaksi dengan pembesaran. 2 markah dah kamu dapat. Sebab tu first step cikgu tak tanya kamu banyak. Cikgu tanya pilih dulu 2. Biasakan diri, pilih dulu 2. Sekurang-kurangnya kalau kamu tak tahu nak buat yang lain, kamu tak pandai nak tulis ayat tu secara penuh, kamu dah dapat 2 markah. Okay, pastikan boleh dapat 2 markah tu dulu. Tapi jangan stop dekat 2 markah. Kita kalau boleh kita nak markah penuh kan. Nak markah penuh, mesti tulis ayat tu dalam bentuk lengkap. Jadi kena kenal pasti translasi apa yang berlaku. Macam mana nak kenal pasti? Macam ni lah. Buat dulu image 1 dia, kemudian kamu buatlah apa yang berlaku tu. So kita dah siap dah untuk translasi. So kita akan sambung pula dengan pembesaran. Pembesaran sama jugalah macam tadi. Kamu akan cari dulu mana pusat pembesaran. Jadi kalau kamu perhatikan kat sini, dia semua berkumpul dekat titik atas ni. Kan? So inilah pusat pembesaran kamu. Okay, bacakan untuk cikgu apa koordinat untuk pusat pembesaran. Bagikan jawapan untuk cikgu apa koordinat untuk pusat pembesaran. Lima, 4. Okay, good. So, tulis dalam bentuk ayat. Transformasi A pula sekarang. Ialah pembesaran pada pusat 5, 4. Tapi tak siap lagi. Kita perlukan faktor skala. Dengan faktor skala, dapatkan nilai faktor skala. Nak dapatkan nilai faktor skala ni macam mana? Kamu akan ambil saiz image bahagi objek. Tapi tengoklah, image kamu dengan objek kamu ni, dia tak ada garis yang mendatar ataupun menegak. So, susah sikit nak kira. Jangan putus asa. Dia tak susah. Kamu pilih saja. Contohlah kalau cikgu nak pilih yang ni. Okay. Yang ni sepadan dengan bawah ni. So, kira sahaja bilangan kotak dia. Image sekarang yang bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 bahagi dengan objek 1, 2, 3.
So kamu kira lah kat tepi. K sama dengan image bahagi objek. Image sama dengan 6 bahagi 3. K sama dengan 2. Okay. Jadi terus tulis faktor skala K sama dengan 2. Tengok kat sini 5 markah penuh kan? Mana kamu dapat 5 markah penuh? Transaksi 1 markah, nilai transaksi 1 markah. Okey, kamu boleh tulis pembesaran 1 markah, pusat 1 markah, faktor skala 1 markah. Dapatlah 5/5. Pop. 3/4 lah. Kejap. Betul lah 5/4. Tengok ni. 5/4. So betul lah. 5/4. Okay, Felicia. Tak apa. Okay. So siap dah 5 markah. Dalam exam, ini je yang kamu perlu buat. Kalau keluar soalan macam ni. Okay, nampak tak? Tak ada calculation, tak ada pun nak kena buat pemfaktoran, tak payah lukis graf ke apa. Sebab tu cikgu tekankan sangat bahagian ni. Kamu tolonglah tengok balik video-video ni, fahamkan, kemudian buat latihan. Okay, esok cikgu akan bagi latihan tu untuk kamu. So sebelum kita buat latihan tu, kamu kena fahamkan betul-betul. Okay, ini contoh soalan. Dan kadang-kadang dalam exam, dia boleh jadi juga, dia bagi macam ni untuk kamu. So apa beza soalan ni dengan soalan tadi? Dia lebih kurang sama. Tapi kalau kamu perhatikan, sekarang dibagi 3 gambar. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K dengan satu F, J, F, L, M, N, P ni. Nampak tak? Ada 3. Kalau sebelum ni, ada 2 saja. 1, 2, kemudian image 1 tu kamu kena lukis sendiri. Tapi let's say lah kalau dalam exam, dia bagi 3. Ini bermaksud kerja kamu dah mudah. Kamu dah tak payah dah nak cari image 1 ke apa. So kalau keluar soalan macam ni, memang kamu patut bersyukur sangat-sangat sebab kerja kamu dah mudah. Kamu tak payah dah cari image 1 ke, kamu nak tentukan apa ke. Yang kamu tinggal, kamu hanya perlu tentukan mana apa jenis transformasi yang berlaku. So soalan 15 ni kita baca dulu soalan. Okay, fahamkan dulu apa yang berlaku. Kemudian kita akan tentukan apa jenis transformasi yang berlaku dan kita akan huraikan dalam bentuk ayat selengkapnya. Perihalkan dalam bentuk ayat. Okay, so ni last untuk hari ni. Rajah 7 menunjukkan 3 buah pentagon. So kita ada A, B, C, D, E, F, G, H, J, K dan F, L, M, N, P yang dilukis di atas satu satah kertas. So ini, tengok betul-betul. A, B, C, D, E yang ni. F, G, H, J, K ini. Kemudian kita ada yang besar, F, L, M, N, P. Okay, besar. F, L, M, P ialah image bagi pentagon A, B, C, D, E. Image bagi A, B, C, D, E. Di bawah gabungan transformasi RS, huraikan selengkapnya transformasi itu. Okay. So, ini objek. F, L, M, N, P. F, L, M, N, P yang besar itu ialah image 2. Kenapa image 2? Ini gabungan transformasi. Yang besar itulah image yang terakhir, label sebagai image 2. Jadi yang kecil ni apa guna dia? Saja-saja dia bagi ke yang kecil F, G, H, K ni? Yang kecil ni dia bukan saja-saja bagi. Inilah image 1 kamu. Walaupun dia tak bagi tahu, okey itu image 1, dia suruh kamulah fikir sendiri dan tentukan itu sebagai image 1. Okay, so dari sini senang tau. Kita boleh nampak apa sebenarnya yang berlaku. Tengok dulu dari objek pergi ke image 1. Apa yang berlaku? Dari objek pergi ke image 1 dulu. Apa yang berlaku kat sini? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Dari objek pergi ke image 1, apa yang jadi? Adakah pembesaran, pantulan, putaran ataupun translasi? Pembesaran of course lah, bukan. Sebab apa? Dari objek pergi ke image 1, saiz dia sama saja. Tapi cuba tengok, dari atas, dia turun ke bawah macam ni.
Tengok pucuk sepadan. Ini B, ini J. Dari atas dia terbalik ke bawah macam ni. Yang ni pun sama, C. Terbalik pergi ke H. So apa yang berlaku sebenarnya dari A, B, C, D, E pergi ke F, G, H, J, K? Siapa boleh bagi tahu? Adakah dia berpusing? Ataupun adakah dia translasi? Kalau translasi dia gerak semua ni dia tak akan berubah bentuk. So translasi bukan. So antara putaran dengan pantulan, mana satu yang betul? Pantulan atau putaran? Siapa boleh jawab? Wira kau senyap ke Wira hari ni? Pantulan. Okay, good. Betul Adilah. Betul, pantulan. So nampak sebenarnya yang berlaku kat sini ialah pantulan. Dari atas, kemudian kalau kita letak satu garis kat bawah, dia akan pantulkan objek ni pergi. Cikgu, saya ada kat luar. Ada kat luar. Okay, ada kat luar pun tak apalah, tapi janji dengar, lepas tu cuba fahamkan juga Wira. Okay, nampak tak? Dari atas dia pantulkan ke bawah. Okay, yang pertama ialah pantulan. Good. Okay, lepas pantulan, dari image 1 ni pergi ke image 2. Apa yang berlaku? Dari image 1 ni pergi ke image 2, apa yang berlaku? Ni simple je ni. Dari image 1 pergi ke image 2, apa yang jadi? Saiz dia tak sama lah kan? Dari kecil pergi besar kan? Of course lah, pembesaran. Okay, so flow dia sekarang kamu boleh nampak kan dari sini? Dari objek pergi ke image 1, pantulan. Dari image 1 pergi ke image 2, berlaku pembesaran. Okay, jadi bila nak tulis jawapan, kamu tengok dulu huruf dia, R, S. Mula dari belakang. Jadi mula dari belakang, maksud start dengan S dulu. S tadi Adilah kata pantulan kan? Okay, terus tulis pantulan. Kemudian saiz dia tak sama. Dari kecil pergi besar, maksudnya berlaku pembesaran. 2 markah dah kamu dapat. Okay, 2 markah dah kamu dapat. So nampak tak? Kalau soalan macam ni, dia lagi simple dari tadi. Sebab apa? Kamu tak payah susah-susah nak tentukan mana image 1 kamu. So kalau macam ni, sepatutnya lagi senang untuk kamu jawab. Yang tinggal sekarang, kamu hanya nak penuhkan maklumat sahaja. Sat cikgu kena angkat call.
Sorry ya, tadi ada call. Jadi call cikgu tak boleh tolak pula tu sebab PKP yang call. Okay, sambung balik. So, pantulan. Okay, pantulan dia pantul dari atas turun ke bawah. Kena cari garis pantulan lah. So, garis pantulan selalunya dia akan duduk tengah-tengah antara objek dengan image kamu. So, cikgu dah buat garis siap-siap. Garis ni sekarang sentuh pada Y. Jadi, garis ini ialah garis Y sama dengan 6. Okay, pantulan pada garis Y sama dengan 6. Okay, untuk pembesaran. Okay, pembesaran. Cari dulu dia punya pusat pembesaran. Sebenarnya pusat pembesaran senang je. Pusat pembesaran, kamu boleh nampak dia berkumpul dekat F kan. Okay, ini pusat pembesaran. So, bagi koordinat dia. Apa koordinat dia? Koordinat dia ialah 5, 5. Okay, terus tulis pembesaran pada pusat 5, 5 dengan faktor skala. Okay, apa faktor skala dia? Ambil dari objek pergi image bahagi objek. So, image yang besar 4 kotak, objek yang kecil 2 kotak. So, nilai K dia 4 bahagi 2, kita dapat K sama dengan 2. Okay, dengan faktor skala K sama dengan 2. Siap lah. Okay, macam ni saja. So, esok latihan yang kita akan buat benda ni sahaja. Cikgu nak pastikan kamu betul-betul pandai buat yang ni. Kalau pandai buat macam ni, lega lah kamu dah boleh skor antara 5 hingga 7 markah dah dalam kertas 2. Okay, dia bergantung pada soalan. Kadang-kadang boleh jadi 5, kadang-kadang boleh jadi 7, kadang maksimum boleh jadi 9 atau 10. Okay, sebab tu lah cikgu fokus kepada pemerihalan ni. Banyak minggu dah kita buat latihan untuk pemerihalan sahaja. Sebab ini bahagian yang penting. Okay. Jadi kejap lagi cikgu akan share balik lah semua PDF ni. Kamu akan tengok balik. Lepas tu video pun sama, cikgu akan share balik. Video kalau cikgu share tengok lah. Bukan kata tengok link tu saja tak. Tekan, buat ulang kaji balik. Okay, itu sebabnya cikgu bagi video untuk kamu buat ulang kaji bila-bila masa. Jadi, ada soalan tak sebelum kita stop? Tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan, so itu saja. Kerja rumah tak ada. Cumanya kamu tengok balik saja latihan-latihan hari ni. Esok baru kita akan buat latihan. Okay, esok ada Google Meet. Cumanya tak panjang macam hari ni lah. Bukan 50 minit ke apa. Mungkin dalam 10 minit, 20 minit saja cikgu terangkan macam mana nak buat latihan. Dan kamu akan buat latihan saja esok. Okay, itu sajalah untuk hari ni. Terima kasih kelas kerana join. So, pastikan esok pun join juga kelas. Jumpa lagi. Kemudian kita akan buat latihan esok. Bye-bye. Boleh bersurat.